Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana wahdina siratikal mustaqim. Yang dihormati pensyarah kursus pengucapan awam Puan Nurhanis binti Amran, rakan-rakan dan sidang pendengar sekalian. Salam sejahtera dan salam perpaduan. InsyaAllah pada hari ini kami ingin menyampaikan ucapan yang bertajuk membanteras pencemaran alam sekitar. Sebelum saya menyerahkan ucapan ini kepada pengucap yang lain, saya akan menyentuh beberapa kaedah untuk membanteras pencemaran alam sekitar, insya-Allah. Jadi kebersihan dalam Islam ternyata mengaitkan darajat keimanan seorang Muslim. Salah satunya hadis kebersihan secara umum yang mana saya kutip daripada kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhur syatrul iman. Artinya kesucian itu adalah setengah daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Manakala hadis kebersihan lingkungan sekitar daripada fiqh taharah karya Ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan syurga bagi orang yang membersihkan dahan pokok di jalanan. Yang mana hadis tersebut yang berbunyi marra rajulun bi husni syajaratin ala zuhri tariqin faqala wallahi la unahiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihum fa udkhilal jannah. Artinya ada seorang lelaki yang membuang dahan pokok yang menghalangi jalan, lalu ia berkata, demi Allah aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Maka Allah pun memasukkannya ke syurga. Hadis riwayat Muslim. Jadi tidak dinafikan bahawa pada zaman kini pembangunan adalah amat penting untuk kemajuan sebuah negara. Namun pembangunan yang tidak diseimbangkan dengan kemampuan alam sekitar sudah semestinya akan menyebabkan timbulnya pelbagai isu berkenaan kualiti alam sekitar yang semakin merosot. Oleh itu, pelbagai langkah drastik perlu diambil sebelum nasi menjadi bubur. Persoalannya, apakah langkah yang kita boleh ambil untuk mengatasi pencemaran alam sekitar? Jawapannya terletak pada kita semua. Tidak kira siapa, yang pasti semua pihak mempunyai tanggungjawab bagi mengatasi masalah ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Pepatah Melayu ada mengatakan tiada penyakit yang tiada penawannya. Oleh sebab itu terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah pencemaran alam. Pertama, melalui pendidik alam sekitar. Pendidikan alam sekitar boleh diterapkan kepada semua pelajar sejak di bangku sekolah lagi. Hal ini kerana pendidikan alam sekitar merentasi kurikulum di institusi pendidikan. Para pelajar seharusnya diterapkan dengan nilai menghargai dengan menjaga alam sekitar. Pendidikan alam sekitar juga boleh diberikan dengan cara mengajar generasi muda tentang cara menjaga alam sekitar melalui langkah seperti kita semula, guna semula dan sebagainya. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pengucap seterusnya. Dipersilakan. Okey, baik. Nama saya Muhammad Al-Amin bin Muhammad Ghazali. Nombor metrik 200222011. Okey, baik. Seterusnya, antara langkah untuk mengatasi masalah pencemaran alam ialah melalui amalan harian di rumah. Iaitu setiap anggota keluarga perlulah bertanggungjawab dalam memastikan
agar amalan harian yang dilakukan tidak membawa kesan kepada alam sekitar. Jadi antara contoh amalan yang boleh dilakukan oleh anggota keluarga untuk mengatasi pencemaran alam ialah dengan tidak membuang sampah di merata-rata tempat dan tidak melakukan pembakaran terbuka yang mana ia boleh mencemarkan udara. Dalam hal ini, maka ibu bapa sendirilah yang perlu menjadi teladan kepada anak-anak mereka. Maka anak-anak juga terpengaruh dan terikut-ikut dengan sikap ibu bapa. Melalui ini, nescaya budaya pencemaran alam sekitar akan dapat diatasi. Dan saya serahkan kepada yang seterusnya. Okay, baik. Selain itu, kempen ini juga boleh diadakan untuk mengatasi masalah pencemaran alam yang berlaku. Kempen ini boleh disalurkan kepada masyarakat umum melalui dua cara, iaitu media massa bercetak dan media massa elektronik. Melalui media massa bercetak, artikel dan rencana mengenai cara mengatasi pencemaran alam harus disediakan untuk memudahkan pembaca mengetahui langkah terbaik menguruskan alam sekitar. Melalui media massa elektronik pula, iklan tentang penjagaan dan langkah mengatasi pencemaran alam sekitar boleh disiarkan melalui internet, televisyen, radio dan sebagainya. Iklan-iklan yang dihasilkan haruslah lebih menarik, kreatif untuk memberi kesedaran kepada masyarakat umum. Seperti yang kita semua ketahui, media massa memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. Oleh itu, dengan adanya pendedahan media massa tentang isu pencemaran alam, masyarakat umum akan lebih peka dalam menangani masalah pencemaran alam. Setakat itu daripada saya. Seterusnya, saya serahkan kepada pengucap seterusnya. Okey, terima kasih kepada pengucap tadi. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Fazi, nombor matrik 200222022. Jadi apa yang dapat saya simpulkan mengenai masalah pencemaran alam sekitar di negara kita sebagaimana yang dibincangkan oleh sahabat-sahabat saya itu tadi mengenai langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut. Jadi kita haruslah menangani dengan segera dan usaha ini memerlukan kerjasama padu daripada semua pihak. Bab kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oleh yang demikian, kita perlulah menjaganya dengan penuh tanggungjawab kerana alam sekitar ini tidak sepatutnya dikorbankan dalam pemodenan dan pembangunan sesebuah negara. Di alam sekitar yang terpelihara atau dijaga dengan baik akan menjadikan hidup kita lebih sihat dan selesa. Mudah-mudahan generasi akan datang dapat menikmati keindahan dan kelestarian alam sekitar yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Jadi setakat itu sahaja daripada kami. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, apa yang kurang itu daripada kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.